Selamat pagi bagi kita semuanya. 早安，弟兄姐妹。 Pagi hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. 今天早上我们进入降临期的第二周， Dan Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita akan kasih dari Sang Mesias Anak Allah. 在今天降临期的第二周里面，我们再次被提醒，我们就是弥赛亚的爱。 Mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. 让我们一起来打开圣经，我们读马拉基书第二章第17节，直到第3章的第5节。 Dua ayat pertama dibacakan dalam Mandarin, kemudian selanjutnya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 两节的经文，我们以中文来念，接下来是用印尼文来念。 Bapak Ibu Saudara, saya undang juga untuk boleh membacanya bersama-sama. 我们也邀请会众们，可以我们一起来念马拉基书第二章第17、第3章第1节。你们用言语反锁耶和华，你们还说我们在何事上反锁他呢？因为你们说凡行恶的耶和华眼看为善，因为并且他喜悦他们，或说公义的上帝在那里呢？万军之耶和华说：我要差遣我的使者，在我面前预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。绿月的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。 Pasal 3 ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia akan menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh kita membaca dan baca firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang boleh tolong kita dalam melakukannya. 我们读经到此为止，我们请求上帝来帮助我们每个人。 Saudara pasti pernah dengar peribahasa yang berkata, dikasih hati minta jantung. 各位弟兄姐妹一定听过一段的成语，中文可以说成是得寸进尺。 Peribahasa ini mengatakan bahwa seseorang yang sudah mendapatkan sesuatu tetapi dia tidak pernah bersyukur dan tidak pernah merasa cukup. 这个成语就是说，一个人他得到了某些东西，他还要想另外得到另外一种东西，他好像得到的永不足够， Dia tidak pernah merasa puas, sudah dapat ini, pengen itu lagi. 他永远不感到满足，他要了这样，他还要那样。 Berbicara tentang dikasih hati minta jantung, saya teringat dengan ada sebuah cerita yang ada di media sosial. 谈到得寸进尺，我在媒体上看到了一段的新闻， Ada satu pasang ya yang masih pacaran, seorang pria dan wanita. 一对的青年男女在谈恋爱当中， Sang pria ini bercerita tentang apa yang sudah dia korbankan untuk pacarnya. 这位男生他已经对人家说了他如何的为他的情人而牺牲。 Pasangan ini tinggal di Malaysia ya Bapak Ibu. 这对的情人在马来西亚， Dan pria ini bercerita bahwa setiap bulan ya lebih kurang kalau dirupiahkan dia mengeluarkan biaya sekitar 3,5 juta untuk memberikan ya uang kepada pacarnya. 这位男生每个月给了这个女生相当于印尼币350万，3 juta， 3,5 juta， Ya 3,5 juta. 3条半。 Ya 3,5 juta ini hanya untuk uang jajan ya. Jadi dipakai untuk pacarnya ini bisa beli sesuatu. 350万，这只是给这个女生的零花钱，让她可以买一些东西， Belum lagi setiap kali kalau pergi keluar makan, pria ini yang bayar. 还没有当他们一起出去吃的时候，这个男生付钱。 Bahkan pria ini juga membayar biaya kos dari pacarnya, biaya listrik, tagihan air, dan sebagainya. 这个男生也付了这个女生的宿舍费、水费、电费等等。 Kalau dihitung-hitung ya gaji daripada pria ini lebih banyak dihabiskan untuk pacarnya.
如果拿来计算的话，这个男生的薪水大部分都已经花在这女生的身上。 Anak-anak muda sekarang akan bilang pria ini bucin, budak cinta. 很多现在的年轻人说，这个男生就是爱的奴隶。 Tapi pria ini berkata, saya tidak bucin, saya memang mengasihi pacar saya. 男生说我不是爱的奴隶，但是我是真的爱这个女生。 Namun wanita ini justru komplain kepada pasangannya ini. 然而这个女生却是顾诉这个男生。 Dia bercerita kepada teman-temannya betapa pelit pacarnya ini. 她对她闺蜜说：“我的男朋友真的很吝惜， Saya minta uang jajan yang lebih tapi tidak mau dikasih. 我要求更多的这个零花费，他不给。 Akhirnya pria ini sudah tidak berdaya lagi, dia kesal. 这个男生他已经没有办法，他感到懊恼。 Dan dia bertanya kepada teman-temannya apa yang harus dilakukan. 他问他朋友：“我到底要做些什么？ Kalau saudara jadi teman-temannya pria ini, apa yang akan saudara lakukan? 如果你是这男生的朋友，你要做些什么？” Ada yang bilang, udah putusin aja. 有的说：“算了吧，跟他断绝关系。 Buat apa kamu punya pacar yang seperti itu? 你这样要这样的女生了做你朋友干嘛？ Tidak tahu diri, 不晓得自己什么量。” sudah dikasih uang jajan, ditraktir makan, dibayarin biaya hidup setiap bulan. 给他的零花钱，还有给他的一切请他吃的钱，还有其他的费用。 Tapi masih bilang kamu pelit. 然而他却说你吝惜， Sudah dikasih hati, minta jantung. 这就是得寸而进尺。 Saudara, bukankah di dalam relasi kita dengan Tuhan terkadang juga seperti itu? Kita sudah dikasih hati, masih minta jantung, paru-paru, hati, kaki, dan sebagainya. 我们是不是也这样？当我们向上帝要求的时候，上帝已经给了我们，是不是我们还要得寸进尺？有了心脏还要掏肺？ Seringkali kita seperti wanita tadi tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. 我们就好像那位女生一样，我们常常上帝给了我们，我们也感觉不满足。 Kita merasa tidak puas dengan apa kasih Tuhan yang sudah tercurah dalam hidup kita. 我们不满足上帝的爱已经充满的倾泻在我们的生命中。 Ketika ada bagian dari doa kita tidak dijawab, kita bilang Tuhan sudah tidak mengasihi saya. 当我们的祷告不被应允的时候，我们就会说上帝不爱我们。 Ketika kita lihat teman kita, saudara kita punya hidup yang lebih nyaman, kita bilang kok Tuhan tidak adil. 当我们看到我们的朋友的生活比较舒适，我们会问上帝：为什么你这么不公平？ Padahal bukti kasih Tuhan dalam hidup kita selalu nyata, bukan setiap hari. 但是上帝的爱在我们的生命当中永远都是有体现的。 Tapi kita masih bilang kurang ini, kurang itu. 然后我们说我们还缺少这样，缺少那样， Kita masih pengen ini, pengen itu. 我们还要这样，还要那样。 Saudara, benarkah kasih Tuhan kepada kita itu tidak cukup? 是不是上帝给我们的爱不足够呢？ Benarkah kasih Tuhan yang kita rasakan selama ini belum cukup? 是不是我们能够感觉到上帝给我们的爱这一期间来都不够呢？ Kasih seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini? 在这期间以来，上帝给我们究竟是什么样的爱？ Mari di minggu Advent yang kedua ini saya mau ajak kita untuk boleh kembali merenungkan akan kasih Tuhan yang nyata. 在这降临期的第二周里面，我们一起来探讨神确实体现他的爱， Merasakan kasih Tuhan yang lebih dalam. 让我们可以感受到上帝深切的爱。 Dari bagian kitab Maliaki yang kita baca tadi, 就好像刚才我们马拉基书里面我们所读的经文一样， saya ajak kita bersama-sama boleh kembali merenungkan kasih dari Sang Anak Allah itu. 我们一起来思考，我们就是上帝之子的爱。 Saudara, kitab Maliaki dibuka dengan 3 kata yang semua orang suka dengar. 马拉基书它第一开头的就是很喜欢，大家都很喜欢听的一句话。 3 kata yang mungkin pernah kita ucapkan, 这3句话可能我们曾经说过， 3 kata yang pernah kita terima juga. 这3句话我们也领受过。 Aku mengasihi kamu. 我爱你们， Inilah kata yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Israel. 这个就是上帝向以色列民族所 Inilah 表现的。 Inilah juga kata yang inilah juga kata yang merupakan pesan utama dari kitab Maliaki. 这个就是马来基书里面的3句的话，就是要通知我们。 Orang-orang Israel yang hidup pada zaman Maliaki ini baru pulang dari pembuangan di Babel. 这以色列人在马拉基时代，就是当他们在从巴比那边重回的时候，
Mereka dibuang ke Babel bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi mereka dibuang karena dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. 他们被抛弃在那巴比伦的时候，就是因为他们的罪。 Mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. 他们反抗上帝，他们不顺服。 Sebagai bukti Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mendisiplinkan mereka. 所以上帝爱他们，就在向他们证明。 Tapi ternyata mereka tidak bertobat juga. 但是他们没有悔改， Mereka masih melakukan dosa di hadapan Tuhan. 他们在神的面前行了恶事。 Mereka justru bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah engkau mengasihi kami? 他们反而问上帝：“你如何的？你有什么爱我们？” Di tengah pemberontakan mereka merasa Tuhan sudah lupa janji kepada nenek moyang mereka. 在他们反抗当中，他们忘记了上帝曾应许他们的列祖， Sebagai anak cucu cicit dari Abraham, Ishak dan Yakub, 就是亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔。 mereka tentunya ingat bahwa Tuhan pernah berjanji akan memelihara kehidupan dari anak cucu nenek moyang Israel ini. 他们也回想到上帝曾应许以撒、雅各和约翰他们的后裔的。 Tapi sepanjang kitab Maleaki kita akan menemukan bahwa paling tidak ada 7 kali orang-orang Israel mempertanyakan kasih Tuhan. 但是在马来注释里面，至少有提到7次他们反问上帝， Betapa bebalnya hati orang-orang Israel ini. 他们的心里面是何等的叛逆。 Seolah-olah mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka, tidak peduli lagi dengan mereka. 他们觉得是上帝已经离开他们，已经不在乎他们。 Saudara, inilah tindakan-tindakan orang Israel melawan Tuhan pada zaman Maleaki. 就是在马来基时代，这些人就是反逆上帝的时候， Tadi kita sudah melihat lewat perkataan mereka mempertanyakan kasih Tuhan. 就是在那时候他们就反问上帝。 Mereka juga dengan sengaja mempersembahkan korban rampasan, korban yang cacat dan sakit yang adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan. 他们把那些有瑕疵的东西、抢来的东西献祭给上帝，是一种的污蔑。 Kalau saudara ingat perintah Tuhan ya di perjanjian lama tentang persembahan korban, tentunya korban yang harus dipersembahkan ini adalah korban yang kudus. 我们知道，在旧约时代，献上上帝的献祭的物品，必须是一个圣洁的。 Tetapi mereka dengan sengaja mempersembahkan korban yang tidak kudus dan inilah tandanya mereka tidak menghormati Tuhan. 他们反而献上那些不献祭的东西，就是表明了他们不尊重上帝。 Dan yang lebih mengerikan lagi saudara, 更糟糕的是， pemberontakan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang awam. 这些的献祭不是普通的人， Para pemimpin agama mereka, para imam mereka juga melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. 那些祭司、那些文士们，都是做了令上帝伤心的事。 Pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya mengajar jemaatnya ya, mengajar orang-orang awam Israel itu tentang bagaimana menghormati Tuhan, mereka justru melakukan sesuatu yang tidak menghormati Tuhan. 那些宗教的领袖是应该来怎么样来教导那些信徒们，但是他们反而行了令上帝憎恶的事。 Di pasal 3 kita juga bisa menemukan bagaimana orang-orang Israel ini dengan sengaja melakukan perkawinan campur. 我们也看到第3章里面，他们如何的以别的种族或者是外邦人来结交。 Dan pernikahan ini akhirnya membuat moral mereka semakin rusak. 这个缘故就让他们的道德也败坏。 Di tengah-tengah pemberontakan dan ketidaktaatan orang Israel ini. 在这以色列的叛逆和不顺从当中， Sekali lagi kasih Tuhan datang menyapa mereka. 再一次主的爱来临到他们。 Dan kita akan melihat di sini ada 3 bentuk kasih Tuhan. 在这里我们看到上帝的3种的爱， Kasih Tuhan yang nyata itu. 就是上帝体现出的爱。 Kasih Tuhan yang nyata dia tunjukkan ketika dia mengutus utusannya ke tengah-tengah orang Israel. 上帝就体现了爱，就是他差派的使者在以色列民当中。 Tuhan mengutus Maleaki untuk menegur orang Israel dengan begitu keras. 上帝差派马来基，就是在以色列当中给了严厉的责备。 Nabi Maleaki diutus untuk mengingatkan orang Israel akan dosa-dosanya. 马拉基先知就是责备他们，让他们回想他们自己的罪。 Tuhan tentunya tidak ingin umat pilihannya itu semakin menderita karena dosa-dosanya. 上帝不愿意他的选民就越来越的犯罪当中。 Tapi coba kita lihat apa respon orang Israel terhadap Nabi Maleaki ini. 但是我们看以色列民族他怎么样回应上帝的先知马拉基。 Tadi kita sudah baca di Maleaki 2 ayat 17. 当我们念到他们在第2章第17节的时候，
Mereka bertanya kepada Nabi Maliaki, di manakah Tuhan yang adil itu? Di manakah Tuhan yang menghukum? 他们说：“你们上帝，你在何事上你反锁他呢？ Katanya Tuhan mau menghukum orang jahat. Mana buktinya? 你不是说上帝惩戒恶人，证据在哪里？ Mereka sudah hidup dalam dosa tapi tidak menyadari dosa-dosanya. 他们生活在罪的里面，但是他们不知道他们自己的罪。 Tapi kasih Tuhan nyata kepada orang Israel. 但是上帝的爱体现在以色列的当中， Tuhan tidak berhenti di situ. 上帝不在哪里停止而已。 400 tahun kemudian, 400年以后， utusan lain dari Tuhan datang kepada orang Israel lagi. 上帝的差派的蛇再一次来到以色列民当中， Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 来预备上帝的道路。 Kita mengenal ada yang namanya Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus yang mau datang. 我们知道施洗约翰为主耶稣将要来的事来开出道路。 Dan pada akhirnya Sang Mesias yaitu anak Allah sendiri datang untuk menyatakan kasih Allah yang besar itu. 然后弥赛亚就是上帝的爱子主耶稣基督，再一次来体现上帝的爱。 Saudara, kasih yang kedua adalah kasih yang memurnikan. 第二种爱就是上帝所净化的爱。 Kasih yang memurnikan ini Tuhan nyatakan dengan menyucikan hati manusia yang jahat. 这种净化的爱，就是上帝干净了人类肮脏的心灵。 Karya pemurnian Allah ini digambarkan seperti api pemurni logam, sabun penatu yaitu sabun cuci ya, sabun yang dipakai di laundry untuk mencuci. Dan caranya adalah memurnikan semua aspek kehidupan manusia. 所以，上帝净化的过程就是用火，还有用火肥皂来经过一个流程，来使人能够悔罪。 Kalau saudara melihat bagaimana cara memurnikan emas dan perak supaya terlihat kemurniannya. 如果你看怎么样，我们提炼这个金子能够成为一个纯金， Emas dan perak itu harus dibakar dalam api yang tinggi. 金银必须在高温度下被溶解。 Hanya dengan suhu yang tinggi, kotoran-kotoran yang menempel pada emas dan perak itu akan lepas. 用高温的方式，让这些金银里面一切的杂物都能够被提炼出来。 Emas dan perak itu akan menjadi murni 这金银将会变成一个纯净的， tanpa kotoran yang melekat padanya. 在里边再也没有其他的污垢。 Inilah juga cara pemurnian yang Tuhan kerjakan lewat anaknya sendiri Yesus Kristus. 这个就是上帝的作为，透过他的爱子主耶稣。 Inilah pemurnian hati manusia yang merupakan tindakan dari kasih Allah. 这个净化的过程，就是上帝对我们人类的过程。 Tuhan tahu apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh manusia. 上帝知道什么是人类最需要的。 Hati yang kotor ini harus dibersihkan. 这种肮脏的污垢的心灵必须被洁净。 Dan Tuhan kerjakan dengan langsung bergerak masuk ke inti permasalahannya. 所以，上帝就直接深入这个问题的中心点。 Kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk membersihkan hati kita yang kotor itu. 基督在十字架上的牺牲，就是为了要纯净我们每个人肮脏的心。 Darahnya yang kudus memurnikan hati kita yang berdosa itu. 他的宝血洁净了我们内心里面的一切罪。 Hanya ketika hati kita yang berdosa, yang kotor, yang jijik itu dibersihkan, 只有我们的心里面的污垢、一切的罪、一切的肮脏被洁净以后， kita baru bisa mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. 我们才能够献出真正的献祭在神的面前。 Dan persembahan itu baru bisa layak di hadapan Tuhan. 所以，我们的这些我们所献上的祭，才能够配得在神的面前。 Kasih Allah itu juga adil dan benar. 上帝的爱是公义信实的。 Di Maliaki 3 ayat 5 kita membaca bahwa Tuhan akan menghakimi tukang sihir, orang berzina, orang yang bersumpah dusta, orang yang menindas dan sebagainya. 上帝在第三章第5节里面也说到，上帝要除去一切行那些邪术的。 Inilah kasih Tuhan yang mengadili dengan kebenaran. 这个就是上帝以他的公义来审判。 Tuhan bertindak sebagai hakim membela orang yang tertindas dan mengadili mereka yang bersalah dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. 上帝已经要审判那些已经行罪的人，以他的罪来一个公义的审判。 Memang penghakiman ini baru akan nyata nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 这种审判当然是在主耶稣第二次再来的时候。 Namun pada saat ini bukan berarti Tuhan menutup mata terhadap dosa. 但是这个时刻并不表明上帝在时刻把这个罪，他把眼睛闭上。 Ketika Tuhan belum menunjukkan penghakiman itu bukan berarti Tuhan tidak adil dan Tuhan membiarkan kesalahan itu. 但这个审判还没有来临的时候，并不是上帝
不去理睬。 Justru inilah masa di mana Tuhan sedang memberikan dan membuka pintu pengampunan kepada manusia berdosa. 就是这个时刻，上帝打开这个救恩的门，给我们人类。 Ketika hari penghakiman itu tiba, setiap orang manusia akan masuk ke dalam ruang pengadilan itu. 当审判日来的时候，每一个人都要在审判台前， Tidak orang yang akan dikecualikan. 没有一个人能够被逃脱。 Namun bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, 然而，我们已经领受了这救恩的恩典， kita tidak perlu takut. 我们不用怕， Karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. 因为基督的真理已经赐给我们， Kita sudah dibebaskan dari hukuman-hukuman itu. 我们已经脱离了这种的刑罚， Karena darah Kristus sudah memurnikan kita. 因为基督的宝血已经净化了我们， Kita tidak akan dihukum seperti orang yang tidak mau berbalik kepada Tuhan itu. 我们不再被定罪，就好像那些没有悔改的人。 Inilah 3 bentuk kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Israel pada zaman itu. Dan saya percaya kasih Tuhan itu juga sedang ditunjukkan kepada kita pada hari ini. 这个就是当时上帝透过马拉基时代向他们表明，今天也向我们每一个人表明。 Di minggu Advent yang kedua ini ketika kita kembali merenungkan tentang kasih Tuhan. 在这降临节第2周，我们再次回想，再次回顾上帝的爱。 Saya ingin kembali bertanya 2 pertanyaan di awal tadi. 我再次要问2个问题，在我们开始的时候， Sudah cukupkah kasih Tuhan bagi kita? 上帝的爱是不是已经充足的给了我们？ Kasih seperti apa yang sudah kita rasakan selama ini? 这期间以来，上帝的爱，我们所感受的是怎样的一种感受？ Masih adakah keraguan di hati saudara, Tuhan jangan-jangan tidak mengasihi saya? 你是不是心里还有疑惑？你在问神啊，你不爱我？ Jangan lagi kita pertanyakan, jangan-jangan Tuhan lebih mengasihi dia daripada Tuhan mengasihi saya. 我们不要再问神啊，你比较爱他超乎我。 Kasih Tuhan itu sungguh nyata, 上帝的爱是体现了出来， kasih Tuhan itu memurnikan, 上帝的话是洁净净化我们， kasih itu adil dan benar. 上帝的爱是充斥公义和信实的。 Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya kembali bertanya pertanyaan ini kepada diri saya. 当我在预备这个讲道文的时候，我就再次问我自己， Dan saya teringat bahwa ternyata saudara saya pernah meragukan akan kasih Tuhan. 坦白说，我曾经有怀疑上帝的爱。 Saya meragukan kasih Tuhan pada masa di mana saya pada saat itu sudah tekad bulat mau jadi hamba Tuhan. 在那个时候，我已经决志，我要成为一个神的仆人。 Saudara mungkin mengenal saya sebagai alumni dari Seminari Alkitab Asia Tenggara STT Saat di Malang. 你可能知道，我是一个马郎圣道神学院的神学生。 Saya masuk ke STT Saat pada tahun 2017. 我在2017年，我到萨马郎神学院。 Namun perjalanan saya ke Saat itu bukan pilihan pertama saya ketika saya mau jadi hamba Tuhan. 当我想志要做神的仆人的时候，那个不是我到马郎神学院不是我的第一个选择。 Saya sebenarnya sebelumnya pernah mendaftar ke salah satu seminari di Hong Kong pada tahun 2016. 在我2016年的时候，我曾经在香港神学院报名过。 Pada saat itu saya mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi teologi di sana. 那时候我得到奖学金，我可以在香港的神学院里面就读。 Saya melihat syarat-syarat pendaftarannya di website mereka. 我在他们的这个email 里面，我可以看到他们报名的一些附件或者条件。 Saya siapkan semua dokumen itu dan saya email kepada mereka. 我把这一切的文件我预备好，然后我邮寄给他们。 Ketika email saya sudah diterima dari pihak seminari di Hong Kong itu membalas saya. 香港的神学院收到我的邮件之后，然后他回复我。 Mereka berkata bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah cukup, tetapi mereka masih perlu satu dokumen yang dilegalisir. Dilegalisir itu maksudnya sudah difotokopi, ya harus ada bukti sahnya, harus ada tanda tangan di atas ininya, harus ada tanda tangan dan stempelnya. 他们告诉我的文件，我一切的附件都已经好了，只是有一张的文件，我必须要去重复的给校方验证。 Dan ini adalah ijazah saya, saudara. 那个就是我的文凭。 Saudara, saya bilang kepada mereka bahwa saya di Indonesia, ya kalau mau urus ijazah dilegalisir, dikirim lagi ke Hong Kong, waktunya sangat panjang.
我告诉他们，如果要把我的文凭拿去再次复印一次，我要再寄到香港，我要花费一段时间， Bisa saja terlambat nanti. 可能会迟到。 Mereka bilang coba dulu. 他们说你试试吧。 Singkat cerita saya mengurusnya dan saya memilih ekspedisi ya yang paling cepat dan saya kirim kepada mereka. 我用很快速的方式，我把这些东西我寄给他们。 2 hari sebelum pendaftaran ditutup, 2天这个报名截止的时候， saya terima email lagi saudara. 我收到他们的邮件， Pihak STT di sana bertanya bagaimana, apakah saya sudah kirim dan sebagainya. 他们问我是不是我把这些文件都已经寄了。 Saya bilang ke mereka sudah OTW, masih di jalan, saya nggak tahu di mana. 我告诉他们，这个文件我已经寄了，可能在路途中，我不知道在哪里。 Mereka bilang kalau tidak sampai dokumennya, maka kami tidak bisa proses pendaftaranmu. 如果你的这些文件不能够抵达我们校方，我们不能够继续你的报名的流程，我们继续下去。 2 hari kemudian ketika hari penutupan pendaftaran ternyata dokumennya tidak sampai. 报名截止日期到了，我的文件还没有到。 Ternyata dokumennya baru sampai 2 hari setelah itu saudara. 我的文件抵达他们是超过截止日期的2天以后， Artinya saya tidak bisa diterima. 意思就是说我不被接受。 Saudara pada saat itu saya sungguh benar-benar terpukul, sedih. Saya nggak bisa gambarkan lagi betapa rasanya terpuruk itu saudara. 我觉得那个时候我伤心，我觉得我不能够怎么样去接受这件事情。 Saya sampai bilang kepada Tuhan, dulu saya kerja baik-baik, tapi Tuhan yang terus panggil saya jadi hambanya. 我跟上帝说，我有一份好的工作，但是神你呼召我要成为你的仆人， Tuhan panggil saya berulang-ulang. 你翻三番四次的呼召我。 Sekarang saya sudah mau memberi diri jadi hamba Tuhan, kenapa saya tidak diterima? 我现在愿意献上我自己成为神的仆人，为什么我不被接受？ Jangan-jangan saya dihukum Tuhan saudara. 不外乎是你在处罚我吧， Jangan-jangan apakah Tuhan tidak lagi mengasihi saya? 不外乎是神已经不爱我。 Belum lagi pada waktu itu saya juga mengalami masalah yang cukup besar dalam hidup saya. 在我的生命当中，我也经历到一件大的事情。 Saya merasa seperti sudah jatuh ditimpa tangga saudara. 我觉得我已经跌倒了，但是那个梯子依然的压在我身上。 Saya benar-benar stres dan bertanya kepada Tuhan, di manakah kasih Tuhan, di mana kebaikan Tuhan? 我已经有压了这么大的时候，我在问神：你究竟在哪里？ Tuhan sudah tolak saya. 神，你已经拒绝了我， Tuhan tidak mengasihi saya lagi. 神，你已经不爱我了。 Namun saudara ketika saya merenungkan kembali hal ini pada hari ini. 今天我在回想那件事情的时候， Merenungkan kembali perjalanan Tuhan panggil saya sampai saya masuk ke STT Saat, menyelesaikan studi dan bisa kembali ke gereja ini untuk melayani Tuhan. 当我回想到怎么样上帝呼召我到马浪神学院，然后毕业，再次回到这个教会， Saya justru melihat bahwa kasih Tuhan, demi kasih Tuhan terus dinyatakan kepada saya. 我能感觉到神的爱确实体现在我的生命中。 Kasih Tuhan tidak pernah berhenti sama sekali di dalam proses ini. 上帝的爱不曾经在这流程当中停止。 Kasih Tuhan memang tidak ditunjukkan di dalam bentuk apa yang saya mau Tuhan jawab. 这个上帝的爱并不是在体现出上帝的那种的形式的爱对我表明。 Kasih Tuhan memang tidak selalu ditunjukkan lewat beasiswa dan juga dukungan dari berbagai pihak. 上帝的爱也不是说因为你的奖学金或者是其他的人在支持你。 Kasih Tuhan itu muncul lewat juga pergumulan, masalah, berbagai tantangan. 上帝的爱也在这争执当中，还有在懊恼当中，还有许多的问题当中。 Disitulah saya melihat kasih Tuhan yang menolong saya. 我在那边，我看到上帝的爱真正的帮助了我。 Saya melihat kasih Tuhan yang menutup satu jalan dan membuka jalan yang lain. 我看到上帝关闭了一条路，但是开辟了另一条路给我。 Saya bayangkan kalau hari itu Tuhan mengizinkan saya untuk ke Hong Kong studi teologi. 如果那天上帝允许我在香港就读神学院， Mungkin saya tidak akan lulus. 可能我不会毕业。 Kalau mengingat lagi bahwa kuliah mereka dilakukan dalam bahasa Kantonis yang saya tidak mengerti sama sekali. 特别是在那边，当我就读的时候，他们是用粤语或者是广东语，我特别的不懂的，完全不懂的。 Ketika saya mengingat kembali bagaimana kalau saya nantinya ketika di dalam tidak mengertian itu saya harus kerjakan tugas.
在那个我在不懂得、不了解广东话当中，我必须完成我的学业。 Bagaimana saya bisa lulus? 我如何能够毕业？ Jangan-jangan saya mau pergi ke Hong Kong karena banyak dimsum yang enak di sana, banyak tempat jalan-jalan di sana. 或者是我喜欢香港，是因为那边有许多的点心，也有许多逛街的地方。 Bukan karena saya memang pengen untuk belajar teologi, mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. 反而不是因为我预备好我自己要去就读神学院，成为神的仆人。 Saya melihat bagaimana kasih Tuhan yang memimpin saya, mengangkat saya ketika saya jatuh, mengangkat saya lagi ketika saya mempertanyakan kasih-Nya. 我看到上帝扶持我，当我跌倒的时候，我看到上帝的爱在那边陪伴着我。 Saya melihat dan merasakan kasih Tuhan yang memurnikan hati saya ketika menjawab panggilan Tuhan. 我看到上帝净化我的心，当上帝在呼召我的时候， Saya juga melihat bagaimana kasih Tuhan itu sungguh benar dan nyata. 我呢看到上帝信实的爱是何等的体现在我生命里。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita merasakan kepuasan dari kasih Tuhan dalam hidup kita? 各位弟兄姐妹，在我们生命当中，我们是不是已经领受了上帝的丰富而又满足的爱？ Seperti suara Tuhan kepada orang-orang Israel pada masa itu. 就好像上帝的声音在马来基那个时代。 Saya percaya Tuhan yang sama juga mau berbicara kepada kita pada hari ini. 我深信同样的上帝今天也对我们说话。 Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. 上帝说：“你回归我，那么我就能够引领你。 Kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada saudara sekalian. 你回归上帝，上帝必然回归于你。 Kita perlu kembali kepada Tuhan untuk bisa benar-benar merasakan kepuasan di dalam kasih Tuhan itu. 我们必须回归到上帝里面，让我们可以领受他充足的爱。 Tanpa kita benar-benar kembali kepada Tuhan, mustahil kita bisa merasakan kasih Tuhan yang penuh itu. 如果我们没有确实回归到上帝那里，我们不能够领受到上帝正确的爱。 Seorang ahli matematika dan filsuf berkata seperti ini, ada ruangan kosong yang diciptakan Tuhan dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh ciptaan apapun kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. 有一位哲学家他说，人的心中都有一个空位，这个空位只有能够被耶稣基督所充满。 Hati kita yang kosong ini 我们这心中的空位， hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus sendiri. 只有耶稣基督能够填满它。 Hati yang diciptakan Tuhan ini hanya bisa diisi oleh dirinya sendiri. 上帝创造我们的那个心脏，只有上帝才能够充满它。 Hati yang diisi oleh kasih dari Sang Mesias Anak Allah. 我们的心只有能够被弥赛亚的爱充满。 Namun kalau selama ini kita mengisi kekosongan hati kita dengan uang, nama baik, prestasi, pengetahuan, pekerjaan, rasa aman, kesuksesan, hobi, hiburan, dan sebagainya. 如果我们的心空间只有被我们的那些财物、金钱、名义、地位等等充满它， Saudara, barang-barang atau benda-benda itu tidak sama ukurannya dengan hati kita. 但是这些东西和我们心的容量不一样。 Ukurannya tidak akan pernah cocok dengan ruangan hati yang diciptakan oleh Tuhan. 这些容量永远不适合以上帝创造我们的人类的心脏。 Kalau itu semua yang selama ini kita pakai untuk mengisi hati kita, 如果我们用这些东西来充满我们的心， hati kita tidak akan pernah penuh, saudara. 你的心永远不会被填满。 Hati yang penuh itu hanya bisa diisi oleh Sang Mesias Yesus Kristus. 你的心能够充满，只有这个弥赛亚耶稣基督。 Ruangan kosong di hati kita hanya bisa dipenuhi oleh kasih Yesus. 我们心里面的空间只有被耶稣基督才能被充满。 Dan ketika kasih Yesus itu sudah memenuhi hati kita, kasih itulah yang akan mendorong kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. 如果我们心被耶稣基督的爱充满，再就能够激励我们爱上帝，彼此相爱。 Tanpa kita mengisi hati kita dengan kasih Yesus, 如果我们的心不被耶稣基督的爱所充满， saudara, sebenarnya kita tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, termasuk mengasihi diri kita sendiri. 我们不能够爱上帝，不能够彼此相爱，包括爱我们自己。 Saudara, marilah kita boleh terus belajar bagaimana mengisi hati kita dengan Yesus Kristus. 让我们学习如何让我们的心能够充满耶稣基督。 Kita pertama-tama merasakan kasih Allah terlebih dahulu. 第一，我们要爱上帝，
merasakan kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, 我们感受到主耶稣在十字架上的牺牲， merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, 我们感受到神的爱永远不离开我们， baru kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. 我们才能够把这爱分享给别人， Termasuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri 包括爱我们自己， dan juga mengasihi Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kita. 特别是对上帝在我们生命中的一切作为。 Saudara, kalau hari ini saudara kondisinya baik-baik saja, hidup lancar-lancar saja, tidak ada masalah. 如果今天你的生命当中，你一切都是很良好，你没有问题， Saudara, itu juga adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup saudara. 那个就是证明了上帝在你生命中的爱。 Saudara, datanglah kepada Tuhan dan ucapkanlah syukur atas kasih Tuhan itu. 所以你来到上帝的面前，你对向神感恩。 Saudara, kalau mungkin hari ini saudara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, 如果今天的境遇是不好的， ada masalah dalam keluarga saudara, 或者是家庭中有问题， masalah dengan keuangan saudara, 或者是你经济上的问题， masalah dengan kesehatan, 或者是康健上的问题， dan masalah-masalah yang lain. 或者是其他的问题， Saudara, percayalah bahwa kasih Tuhan pun tidak pernah tinggalkan saudara. 你相信上帝的爱永不离弃你。 Datanglah kembali kepada Tuhan di dalam doa pribadi saudara. 你特别把你的私自的祷告带到神的面前， Sampaikan semua perasaan saudara. 告诉他你的情感。 Jangan takut untuk menyatakan kalau memang kita lagi bersedih, kita lagi marah, kita lagi emosi, apapun perasaan itu. 你的情绪，无论是在你生气当中，或者是在谩骂当中，你把它带到神的面前。 Ungkapkanlah semua itu di dalam doa saudara. 你在你祷告当中向神诉说， Mintalah Tuhan yang mengarahkan hidup saudara, menguatkan saudara. 上帝的爱都能够兼顾你，都能够使你有一个方向。 Saudara, kasih Tuhan itu akan nyata belum tentu dengan doa kita yang langsung dijawab. 上帝的爱不能够马上体现出我们的要求，或者是我们的祷告。 Bisa saja Tuhan mengizinkan berbagai masalah itu terjadi 上帝允许有许多的事情在你身上发生， untuk menunjukkan kasih-Nya dalam bentuk yang lain kepada kita. 来告诉你他的在他的爱里面的另外一种方式。 Terkadang lewat masalah dan gejolak-gejolak hidup ini, 特别是在我们生命当中，我们的问题还有我们的一切的挣扎， Tuhan mungkin sedang mau memurnikan hati kita. 上帝也许在净化我们的内心。 Mari saudara, lewat masalah-masalah dalam hidup kita, mari kita pun boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya. 让我们向神诉说我们的问题，我们可以看到上帝在我们生命中的作为。 Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang lebih dalam. 上帝会表明他的爱是何等的深， Dan Tuhan menunjukkan bahwa dialah Sang Immanuel, itu Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. 所以他也表现出他是个上帝以马内利的上帝，他永远不离弃你的上帝。 Sang Mesias Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu. 2000年前，弥赛亚耶稣基督已经来到世上， Dia datang untuk membawa kasih dari surga itu kepada kita semuanya. 他把天堂里面的爱分享了给我们， Dia tunjukkan kasih itu dengan Dia mau hadir dalam kehidupan kita. 他向你表明了他愿意在这世间与我们同在。 Dia tunjukkan kasih itu dengan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan yang sudah rusak oleh dosa. 他表明了恢复我们与上帝之间的关系。 Saudara, lewat kematiannya Dia memperbaiki dan memperdamaikan kita dengan Tuhan. 透过他的死，他就让我们与上帝和好， Supaya kita bisa terus tinggal di dalam Tuhan 让我们可以居留在神里面， dan terus merasakan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. 我们可以感受到他的爱永不离弃我们。 Kasih-Nya itu ditunjukkan dengan Dia tinggal dalam hidup kita lewat Roh Kudus-Nya. 所以他的爱能够记录在我们的心中，透过圣灵。 Saudara, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan itu. 所以今天早上，我们也可以领受到上帝的爱在我们每个人的心里。 Kalau saudara merasa mungkin selama ini saya sudah jauh dari kasih Tuhan, 如果你觉得你已经远离了上帝的爱， datanglah kembali kepada Tuhan. 你回归上帝面前。 Kalau saudara hari ini merasa saya hidup di dalam kasih Tuhan, 如果你觉得今天你生活在上帝的爱里， alamilah terus kasih Tuhan itu. 所以你再一次的经历到上帝的爱， Rasakan kasih Tuhan itu yang sungguh nyata. 感受上帝的这确实真实的爱， Rasakan kasih Tuhan yang mau memurnikan kita. 感受上帝真的要净化我们每个人， Rasakan kasih Tuhan yang adil dan benar itu. 感受到上帝的公义和真理， Mari kita boleh terus tinggal dan menikmati kasih Tuhan itu. 让我们寄留在上帝的这个爱里。
sampai Kristus datang kedua kalinya. 直到主耶稣基督第二次再来， Membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengannya selama-lamanya di dalam kerajaannya yang dipenuhi dengan kasih-Nya itu. 让我们在基督的国度的爱里面激流永永远远。 Amin. 阿门。